Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat ini kita dapat meneruskan pembelajaran tadabbur ringkas surah As-Sajdah, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-22. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-23. Ayat 22 berada pada halaman yang ke-139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ayat 22 sangat berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-21. Ayat 22 ini Allah menyebutkan tentang manusia yang paling zalim. Maksudnya manusia yang paling teruk sekali, kata Allah. Allah nyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dan siapakah yang lebih zalim? Maknanya Allah nak kata dalam bentuk pertanyaan, Allah nak memberitahu tak ada manusia yang lebih teruk, lebih zalim daripada orang yang telah diingatkan zukira, diperingatkan berkali-kali, berulang-ulang, bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabb-Nya, iaitu dengan ayat-ayat Tuhannya. Okay. Ayat ini Allah Ta'ala nak menggelarkan, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dalam banyak manusia yang zalim ni, yang paling zalim adalah setelah dia dapat tahu, dia pernah mendengar, dia telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya. Apa yang dia buat setelah dia diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat itu. Ayat-ayat Allah, kalau kita merujuk kepada perbahasan yang sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat ketika mana kita pernah membincangkan ayat yang ke-57 dalam surah Al-Kahfi. Lama dah lah, taklah lama sangat. Surah Al-Kahfi, kita jumpa ayat yang lebih kurang sama macam ayat yang ke-22 ni. Okay. Ayat-ayat Allah yang pertama, ia merujuk kepada ayat-ayat qauliyah, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran ni itu dinamakan juga sebagai ayat-ayat Allah. Dalam ayat Quran ada banyak bentuk-bentuk peringatan, amaran yang telah pun Allah berikan.
Antaranya dalam Al-Quran banyak menyebut tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah Allah binasakan. Kalau kita masih ingat, Allah pernah ceritakan kepada kita, Allah pernah ingatkan kepada kita tentang kisah penduduk sebuah kota yang kita dah jumpa dalam surah Yasin. Yang dia degil lawan Rasul ni, hantar 3 Rasul lawan, akhirnya Allah binasakan sekelip mata saja hanya dengan menggunakan suara yang sangat kuat. Lepas tu Al-Quran menjelaskan banyak kisah-kisah umat terdahulu yang Allah binasakan, seperti kaum Ad yang gagah perkasa, Allah hantar angin sahaja habis binasa. Macam tu juga kalau dikaitkan dengan ayat 21 yang kita belajar pagi semalam, Allah bagi tahu masa dekat dunia lagi dah mereka dah pernah menerima macam-macam musibah, macam-macam azab. Seperti mana pernah mengalami musim kemarau. Orang-orang Arab musyrikin ni, mereka pernah melalui depan mata mereka melihat orang yang disayangi telah mati dibunuh, antaranya dalam perang Badar. Tapi mereka tak ambil peduli semua tu, mereka berpaling daripadanya. Kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, mungkin kita boleh ambil satu contoh, walaupun ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala sasarkan kepada penduduk Mekah, musyrikin Mekah. Tetapi kita boleh gunakan juga ayat-ayat Allah ini merujuk kepada, kalau tuan-tuan, saya rasa semua orang tahu, antara manusia ni yang zalim, yang jahat macam Firaun. Tuan-tuan cari ayat dalam surah Al-A'raf, ayat 130 sehingga 133. Tuan-tuan cari ayat tu berada pada muka surat 165 dan 166. Tuan-tuan buka surah Al-A'raf, ayat nombor surah ayat ke-7. Tuan-tuan akan jumpa kisah yang macam-macam Allah bagi azab dunia. Kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah Firaun ni, kita jangan ingat kisah yang dia mati lemas apabila Nabi Musa membelah Laut Merah tu. Itu yang paling klimaks sekali. Tetapi sebelum tu, Allah dah hantar macam-macam azab yang mereka dah lalui depan mata mereka. Tapi mereka tak insaf juga. Apa dia? Nabi Musa ni, kenapa saya buat kisah Nabi Musa? Sebab sekejap lagi ayat 23 ada kaitan dengan kisah Nabi Musa. Tuan-tuan mesti ingat, pagi tadi, sebentar tadi, baca surah Sajadah, tuan-tuan akan dengar kisah Nabi Musa. Maka kita ambil kisah Nabi Musa tu, kita bawa dalam contoh untuk ayat 21 dan juga ayat nombor 22. Okay. Kalau kita belajar pagi semalam, kita jumpa azab yang kecil sebelum datang azab yang berat di hari akhirat, kita boleh ambil contoh kisah Nabi Musa dengan Firaun. Allah ni telah bekalkan kepada Nabi Musa ada 9 tanda yang Allah bekalkan kepada Nabi Musa. 2 yang utama kita semua sedia maklum, iaitu tongkat Nabi Musa, dan yang kedua adalah tangan dia yang Allah beri keizinan dia boleh keluarkan cahaya apabila dia selupkan ke dalam bajunya. Tetapi ada 7 perkara lain yang pernah berlaku kepada Nabi Musa. Sepatutnya Firaun dengan kaum dia, sepatutnya mereka insaf, mereka terima nasihat Musa, mereka kena menerima Musa ni sebagai Rasul Allah, tapi mereka tak terima. Apa dia yang 7 tu? Pertama, kalau kita jumpa jawapan tu, kalau kita buka ayat 130 sampai 133 surah Al-A'raf. Okey, yang pertama, tak apa saya sebutkan teruslah. Okey. Yang pertama adalah zaman Firaun, mereka pernah mengalami musim kemarau yang panjang. Tuan-tuan, mereka kan mempunyai sungai-sungai yang besar, betul? Macam mana sungai yang punya besar tu boleh jadi tak ada air? Kemarau panjang.
boleh kering air tu, Allah datangkan azabnya kecil. Lepas tu pula mana-mana hasil tanaman, buah-buahan, semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang. Tapi adakah Firaun dia insaf? Kalau kita baca dalam ayat tu, teruk sangat Firaun ni. Kita nak labelkan dia apa, macam yang paling zalim lah. Kalau kita baca ayat tu, mereka kata apa? Mereka kata ini semua sihir Nabi Musa ni. Musa buat sihir ni. Lepas tu mereka kata apa? Mereka kata kena musim kemarau ni, hasil buah-buahan kita kurang ni, ini semua sebab malang kita, sebab Musa lah ni. Sebab dialah tempat kita ni dilanda kesialan. Sampai macam tu tuan-tuan. Lepas tu mereka kata kami sampai bila-bila takkan beriman kepada Nabi Musa. Okey, Allah ajar mereka lagi. Allah bagi peringatan lain. Kalau kita baca dalam sejarah lagi, dalam ayat Quran, Allah hantar pula satu taufan, satu banjir yang sangat besar. Terbayangkan, Allah boleh keringkan air, Allah boleh limpahkan air. Allah bagi tahu taufan yang besar. Ni kita nak kaitkan dengan banjir yang sering kali berlaku ke tempat kita. Adakah kita semakin dekat dengan Allah? Itu persoalan dia. Nanti kita akan kaitkan. Lepas tu yang keempat, Allah hantar belalang-belalang kepada Firaun. Belalang banyak sangat. Kemudian tak insaf lagi, Allah hantar pula kutu-kutu. Tak insaf lagi, Allah hantar katak. Tak insaf lagi, Allah jadikan air-air yang ada ni bertukar menjadi darah. Itulah 7 azab yang Allah pernah hantar kepada zaman Firaun. Tapi tak insaf, tak nak kembali kepada Allah. Begitulah perangai yang ada kepada orang Arab musyrikin. Jadi apa kaitan dengan kita? Kalau kita ada perangai yang sama, Allah bagi peringatan dengan bawa kisah Nabi Musa. Baca surah Yasin tiap-tiap minggu, Allah ingatkan tentang kisah umat yang Allah binasakan. Kita banyak baca kisah-kisah umat yang terdahulu. Tapi kalau kita berpaling juga, tak nak beriman juga, sombong juga kepada Allah, kita orang yang paling zalim. Ayat-ayat Allah ni juga tuan-tuan, maksud yang kedua adalah bukan sekadar ayat Quran, tetapi kejadian-kejadian alam yang berlaku di sekeliling kita. Itu juga ayat-ayat Allah. Antara tanda ayat Allah yang berlaku di alam ni, apa yang paling dekat dengan kita? Kita pernah lalui COVID-19. Siapa boleh lawan? Siapa boleh halang? Tapi adakah manusia ini dia kembali kepada Allah? Dia mula rajin pergi masjid ke? Dia mula taubat kepada Allah ke? Dia makin dekat kepada Allah ke? Ataupun masa tu saja nak doa, hilang wabak, hilang wabak, hilang wabak. Tapi selepas wabak hilang, tak ada pun. Tak kembali pun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita bimbang, kita jadi kumpulan manusia orang yang paling zalim. Setelah Allah ingatkan dengan ayat-ayat dia berpaling. Dan kita selalu menerima isu tentang banjir yang besar. Dulu kita pernah mengalami tahun yang sebelum ni. Tapi adakah kita insaf? Kita bertambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, semakin tunduk kepada Allah? Itu persoalan dia. Jadi Allah kata orang yang macam ni telah diingat berkali-kali dengan ayat Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah. Kalau dia berpaling, Allah kata inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan berikan kepada mereka balasan. Muntaqimun ni maksudnya balasan yang sangat teruk. Kepada siapa? Al-mujrimin. Mujrimin ni adalah orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ni dalam bahasa kita mudah, Allah gelarkan mereka ni adalah pencenayah.
Mereka dah tahu, tapi mereka berpaling. Dah lalui dah pun, dah depan mata lalui, tapi berpaling. Okey, kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir pada yang berikutnya, slide saya dia tak jalan pula. Ini tandanya dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Tak berjalan saya berjalan. Okey, kalau kita tengok dekat dalam nota tu, muka surat 140, apa maksud mereka ni berpaling? A'rada anha. Kata Ibnu Katsir, maksudnya dia tak peduli. Dia buat macam, alah, tak ada apa-apalah. Mungkin dia anggap itu monsun saja. Mungkin dia anggap, alah, itu kejadian alam saja. Dia mengingkari dan dia lupakan, seakan-akan dia tidak mengetahui. Okay, itu di antara contoh berpaling. Okay, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita boleh ambil pelajaran daripada ayat yang ke-22 ni? Ayat 22 ni antara perkara utama yang kita boleh ambil pengajaran. Lihat pada muka surat 141. Manusia yang paling zalim ialah yang manusia yang menjauhkan diri dari nak ikut, nak ambil pengajaran daripada apa yang telah disampaikan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu kita ni, kenapa setiap kali kita baca ayat, kita tafsirkan ayat, lepas tu kenapa kita mesti bincang pengajaran? Sebab apa agak-agak? Sebab kita tak nak jadi manusia yang baca ayat Quran, Allah ingatkan berkali-kali, tapi tak ada tindakan. Tak berubah, tak bertambah baik, tak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka disebabkan kita tak nak, kita digelar penjenayah yang paling teruk, manusia yang paling teruk, yang paling zalim, dia berpaling. Sebab itu kita kena nyatakan apa pengajaran ayat ni, apa pengajaran ayat ni, supaya apa? Kalau kita dah tahu pengajaran dia, maka kita akan ambil tindakan dia. Sebab itu kita nyatakan, lepas belajar pengajaran ayat, apa tindakan dia? Lepas pengajaran, apa tindakan dia? Yang kedua, mungkin kita boleh tambah dekat dalam nota tu, pengajaran yang kedua, kenapa Allah janjikan orang yang dia dapat peringatan berkali-kali tapi dia tak bertambah baik, dia berpaling? Kenapa Allah nak janjikan mereka muntaqimun? Kerana manusia, kalau dia tahu, dia ada ilmu, dia nampak depan mata, dengan manusia yang dia tak tahu tapi dia tak ikut, mana lebih teruk? Manusia yang dia tahu benda itu benar tapi dia tak nak ikut, berbanding dengan manusia yang dia tak tahu yang itu benar tapi dia tak ikut. Tuan-tuan pun tahu jawapan. Orang yang tahu itu benar, itu perlu buat, tapi dia berpaling, inilah manusia yang sangat dimurkai oleh Allah. Macam Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, ya Allah kata ghairil maghdub, golongan yang Allah Ta'ala murkai. Kenapa Allah murkai? Mereka tahu benda benar tapi mereka berpaling. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, sudah pasti siapa-siapa yang berpaling, dia tak nak ikut, dia mengabaikan, maka ia dijanjikan mendapat azab yang sangat pedih, iaitu pada perkataan al-intiqam, iaitu muntaqimun. Okay. Maka apakah yang kita kena buat? Apa perubahan yang kita kena lakukan? Maka tidak lain dan tidak bukan,
kita kena ikut peringatan Allah. Kita kena ambil iktibar. Apa yang Allah suruh, ikut. Jangan berpaling. Tentang jelas tentang tindakan yang pertama. Maksudnya kita jangan ambil tindakan untuk menafikan. Kita jangan tolak. Kita jangan meremehkan apa saja peringatan dari Allah Azza wa Jalla, suruhan daripada Al-Quranul Karim dan melalui lidah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita baca ayat yang ke-23. Kita lihat muka surat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Kita baca terlebih dahulu terjemahan dia, huraian dia. InsyaAllah nanti saya akan terangkan pada minggu yang berikutnya, sebab ni dia agak sedikit panjang huraian dia, tapi kita ambil dulu intisari dia. Okey, ayat nombor 23 ni, Allah sebenarnya ingin memujuk, memberikan kata-kata semangat, memberikan hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau kita baca ayat nombor 22 tadi tu, manusia ikut tak Nabi? Manusia ikut tak ayat Quran? Mereka berpaling. Kalau jadi macam kita pun bagi nasihat, tapi ada orang tak nak dengar, bahkan kecam kita pula, kata yang bukan-bukan pula kepada kita, tentu kita akan rasa apa? Kecil hati kita, sedih kita. Maka itulah yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Maka datanglah ayat yang berbentuk menghiburkan Nabi. Maka ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad tentang apa yang telah dilalui oleh nabi-nabi terdahulu sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa? Iaitu Nabi Musa. Kenapa Allah bawa kisah Nabi Musa? Untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbahasan itu kita kena ulas dia pada pengisian yang akan datang lah. Tapi kita tengok terjemahan dulu. Allah kata, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab. Alkitab dekat situ maknanya kitab Taurat. Allah kata, oleh demikian janganlah kamu wahai Muhammad ragu-ragu untuk jumpa dia, menemui dia. Okey, mula-mula Allah kata, Allah bawa kisah siapa? Allah membawa Nabi untuk mengenang apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Musa tu dia pernah dapat kitab, kata Allah. Okey, justru itu janganlah kamu ragu-ragu nak menemuinya. Lepas tu Allah Ta'ala kata, kitab yang Nabi Musa dapat tu, dia menjadi petunjuk huda li Bani Israel, kepada Bani Israel.
Nanti kita akan rungkaikan persoalan. Kenapa dalam banyak-banyak rasul Allah memilih Nabi Musa untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai hiburan kepada Nabi SAW. Nah, ini kita kena bahas pada kuliah yang akan datang, sebab kita pun dah 25 minit, dah dekat 26 minit. Kita berhenti kat sini ya tuan-tuan puan. Ke macam tergantung. Panjang ni, tapi terasa elok kita biarkan dia dalam keadaan kita ada masa tuan-tuan ni kena pancing sikit. Gurau je. Nanti kita sambung ya pada minggu hadapan. Kita akan rungkaikan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Moga-moga pagi ni rasa ketakwaan kita semakin bertambah dengan kita berusaha mencari jalan macam mana kita nak mengelak daripada kita termasuk dalam golongan yang Allah janjikan al-muntaqimun tadi. Maka marilah sama-sama kita menyempurnakan mana-mana perintah dari Allah, kita buat dengan kadar yang mampu, buat sebaik yang mungkin. Mana-mana larangan dari Allah Azza wa Jalla, sedaya upaya kita tinggalkan. Dan kita sama-sama setiap kali kita baca mana-mana surah dalam Al-Quran, kita carilah pengajaran-pengajaran dia dan kita cuba senaraikan apakah yang perlu kita lakukan agar kita tak termasuk dalam kumpulan orang yang berpaling daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim wa billahi at-tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.